Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama-sama dengan saya lagi, Tuan Izzat Syafiq. Kali ni saya akan bagi pada anda tentang storytelling impression. Impression? Inspiration. Impression macam main Facebook ad pula atau Google Ads. Tapi kali ni saya nak bagi tahu dengan anda tentang storytelling inspired. So maksudnya kita nak bagi satu storytelling yang membuatkan orang rasa admire dengan kita. Orang rasa macam, wah, aku ingat nak macam jadi macam Tuan Izzan lah. Sebenarnya korang tak boleh jadi macam saya. Korang kena jadi macam korang dan tambah lagi lebih baik daripada saya. Itu paling penting. Okey, point dia. Yang paling penting bila kita nak buat yang jenis orang menilai kita dengan baik apa semua. Okey, ingat pesan saya. Dalam penulisan kita bukan saja kena ada fakta data, kita bukan saja kena ada spesifik kan. Yang paling penting storytelling yang saya nak bagi tahu dengan anda ni ada kata-kata motivasi. Motivasi membuatkan bila orang membaca tu dia terasa macam, "Oi, aku ni elok follow dia lah ni, banyak ilmu lah dia ni." Ataupun kita follow dia, kita rasa macam, oh, kalau aku baca dia punya penulisan ni terasa macam satu benda yang membuatkan kebaikan, ataupun satu benda yang memberikan lonjakan pada kita untuk membuatkan lebih baik daripada hari yang biasa-biasa kita. Saya selalu tengok, contohnya saya suka baca satu storytelling tentang daripada ustaznya hero kita kan, Big Liu kan, contoh dia kan. Apa yang saya baca, apa yang saya boleh kupas kat dalam dia punya study case yang saya selalu baca adalah dia selalu buat satu story tu dalam bentuk mentionable orang lain. Guna pihak ketiga. Bila dia guna pihak ketiga, dia selalu mention, saya hari ni dekat rumah kakak ni seorang yang cacat. Dia bagi tahu detail tentang maklumat orang tu. Dia tengok case tadi yang pertama dia gunakan orang ketiga. Keduanya dia highlight satu benda yang orang nak tahu. Dia ni OKU kan, susah orang dia, keadaan dia pun dah lama. So dia ada satu time period dia. Kami pun datang lebih kurang dalam sehari ni. Rupanya dia dah 5 tahun 6 tahun dah cuba untuk dah berniaga. Dia ada satu period tahun dia, ataupun dia ada satu apa ni dia panggil timeline dia. So you all boleh buat storytelling inspired ni, dia lebih pada orang ketiga, ada timeline dia. Lepas tu you boleh bagi tahu detail tentang orang yang anda buat tu, ataupun anda sendiri ada inspired, so you masuk ke benda tu. Dan apa benda yang paling penting lagi, bila kita buat storytelling yang membentuk motivasi ataupun orang nak tengok nilai dengan bagus, you kena masukkan juga elemen seperti apa? Elemen berbentuk humor, ataupun kita panggil dia ada sedikit ketawa-ketawa sedikit. Yalah, saya faham lah semua orang boleh buat, tapi tak macam awak semua. Macam tu. Macam kita ada sedikit humor dengan orang yang kita nak tulis tu. So dalam storytelling, bila kita nak tulis tentang macam mana nak buat motivasi atau inspired punya storytelling, you kena ada nilai yang lebih tinggi. Dan paling penting, nilai yang tinggi ni bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. So ambil orang nombor 3, pihak ketiga, ambil dia punya maklumat, detailkan mereka. Dan paling penting, jangan lupa dalam setiap storytelling yang kita buat, tolong mention nama kita, penjenamaan kita sekali dekat situ. So bila kita buat begini, lagi mudah orang kenal kita, lagi senang orang follow kita. Dan ni tip terakhir bagi saya untuk anda, yang mana anda kena guna tips ni. Paling penting, bila anda menulis, tolong tulis gaya anda sendiri. Ramai orang dia tanya, "Tuan, macam mana saya nak tulis macam Tuan?" Tak boleh macam saya dah cakap dah. You kena tulis ikut gaya you sendiri. Kadang-kadang gaya you ada sedikit sindiran, masuk, tak ada masalah. Yang penting masuk. Kan? Kadang-kadang you boleh buat apa? You boleh buat sindiran. Kadang-kadang you boleh buat bentuk fakta. You ikut you punya gaya, jangan ikut gaya orang lain. Sebab orang akan follow kita mengikut apa yang kita sampaikan, apa yang kita tuliskan. Dan paling penting, bila you dah lalui fasa ni, you percayalah cakap saya, you akan meningkatkan you punya credibility, dan you akan meningkatkan you punya kepercayaan. So bila ada 2K ni, bukan Datuk K, tapi belajar tentang 2K ni kan, credibility dan kepercayaan, automatically semua orang akan suka dengan anda semua. Jadi nak belajar storytelling ni satu benda yang senang, tapi kena buat, belajar, buat. Gitu. Jadi insya-Allah jumpa lagi lain waktu, lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.